Kepada kerajaan untuk mentafsirkan. Maknanya tidaklah ada kekebalan. Sama lah macam dulu bila ISA diluluskan, diberikan jaminan yang sama. Tapi at the same time, Rembau sendiri mengakui bahawanya telah disalahgunakan. Lalu apa makna jaminan yang sekarang? Sama je. It's just the same. It's a repeat of history. Dulu bila ISA diluluskan, diberikan jaminan yang sama. Yang Ahmad, sila duduk. Don't use this clause seolah-olah ianya satu clause yang magical yang akan menjamin keadilan kepada semua yang terlibat dalam arena politik lah. Don't use this clause lah. We are not that stupid lah. Please lah. Please. Don't insult our intelligence. You this clause seolah-olah inilah yang memberikan kebebasan berpolitik kepada negara. Orang politik tak boleh kena tangkap. Bohong. Tuan Yang Dipertua, saya rasa Tuan Yang Dipertua. Ya, Muhammad, saya peringatkan peraturan sajalah, ya, Muhammad. Ya. Kalau seorang bercakap yang lain duduklah, itu saja. Kandak saya sikit saja, ya, Muhammad. Ya, terima kasih Tuan Yang Dipertua. Tuan Yang Dipertua, saya rasa dalam keadaan demokrasi mana pun, ya, Muhammad, ada peraturan-peraturan dan undang-undang tertentu yang perlu dikuatkuasakan, termasuk dalam Dewan ini. Sila, ya, Muhammad. Siapa yang minta berdiri itu Rembau kata okey, yang berhormat cakap baru boleh bercakap. Itu peraturan 37. Jelas kalau kita di sini tak boleh ikut perundangan, di macam mana pula rakyat di luar nak ikut undang-undang? Pembangkanglah tu. Jadi mintalah. Sila, Rembau. Saya yield bagi laluan kepada Jempol dan Lepas Tangga Batu. Terima kasih, Yang Amat Rembau. Pindaan yang dilakukan oleh kerajaan ini untuk mengangkat perlembagaan dan undang-undang negara sebenarnya. Selagi kita sebagai ahli politik tidak melanggar perlembagaan negara, kita keballah. Tetapi apabila kita sudah melanggar perlembagaan negara, melanggar undang-undang, ianya tidak lagi kebal kepada kita walaupun kita menjadi ahli politik. Kalau kerajaan tangkap Pasir Salak dulu, bukan kerana dia exco pemuda UMNO. Tangkap Pasir Mas dulu bukan kerana dia exco pemuda UMNO. Kita tangkap Pasir Mas, tangkap Pasir Salak kerana dia melanggar undang-undang pada waktu itu. Dia melanggar. Kita tangkap Ipoh Timur. Kita tangkap Ipoh Timur juga kerana dia melanggar undang-undang, bukan kerana dia pemimpin DAP. Oleh demikian, kita kebal boleh melakukan apa sahaja fahaman politik, kegiatan politik kita selagi tidak melanggar undang-undang negara dan juga perlembagaan negara kita. Apa pandangan Yang Mohd Rembau? Orang lama cantik. Saya ambil sebagai sebahagian daripada ucapan saya Tangga Batu. Terima kasih Tuan Ketua Yang Mohd Rembau. Satu perbahasan cukup tersusun berbanding dengan pematang pauh umpama langit dengan bumi. Bembau langit lah. Rembau langit, pematang pauh bumi. Tuan Ketua, apa yang ingin saya utarakan di sini ialah pertama tentang interpretasi terjemahan kepada rang undang-undang yang dibentang ini. Ia dilihat dari berbagai sudut. Umpamanya Shah Alam always has a privilege of being ignorant lah. Dia suka nak interpretasi melayan kerana keliaran pemikiran beliau. Tetapi apa yang saya ingin berkongsi dengan Rembau pada hari ini ialah dalam konteks antarabangsa, apabila Yang Amat Berhormat Perdana Menteri hari ini menghadapi cabaran yang sama seperti almarhum ayahanda Yang Amat Berhormat apabila mengambil alih negara ketika itu dalam keadaan negara begitu kritikal, mageran umpamanya, dan hari ini Perdana Menteri kita pun berhadapan dengan karenah pembangkang yang tak tertentu ke mana hala tuju mereka, tetapi secara sistematik meletakkan ini pembentangan rang undang-undang pada hari ini sebagai mengosong yang dikata. Pada pandangan Yang Berhormat Rembau, dan ini sapi, lembu punya susu, dia orang nak nama, sapi dapat nama. Pembangkang semua macam sapi. Pasal BN dia mansuhkan bila kita minta, lepas tu dia ambil nama. Saya bagi laluan kepada Bacok Ustaz Nasruddin. Terima kasih Datuk Yang Dipertua dan terima kasih Rembau. Saya mengikuti perbahasan yang kita lihat diulas daripada berbagai aspek. Seperti mana yang Rembau juga sedia maklum, dalam mana-mana sistem perundangan
Kita ada apa yang disebut sebagai substantive law dan kita juga ada yang disebut sebagai procedural law. Saya rasa dari aspek substantifnya, saya rasa tidak ada siapa di antara kita dalam Dewan ini yang menafikan keperluan kepada menjaga keselamatan negara kita ini daripada sebarang ancaman, sama ada dalam, luar, rakyat, ahli politik ataupun sebagainya. Ini satu perkara yang kita sepakati bersama. Saya rasa yang timbul isunya dalam undang-undang yang dibentangkan inilah beberapa aspek prosedural yang timbul banyak persoalan dan tanda tanya yang cukup mungkin kita sendiri payah nak menjawab. Tadilah dibangkitkan oleh Shah Alam isu yang berkaitan dengan standard of proof. Ya, kalau boleh dibawa orang ketiga untuk memberikan kesaksian, mana dia punya standard of proof dalam kes-kes tertentu. Begitu juga kalau kita lihat aspek yang saya cuba melihat apakah maksudnya yang dan bagaimana caranya nak dilakukan nanti, khasnya peranti pengawasan elektronik. Bagi saya ini adalah sesuatu yang bagi saya menafikan hak kebebasan seorang individu, walaupun dia sedang ditahan, walaupun dia sedang dituduh, walaupun dia sedang tertangguh di atasnya satu pertuduhan yang mungkin berat ataupun tidak. Tapi dengan pengawasan yang sebegini, bagi saya melihat agak ketinggalan mungkin dari sudut kebebasan seorang individu untuk bergerak dan menjalani kehidupan sebagai seorang manusia biasa. Mohon penjelasan. Terima kasih Bacuk yang bawa kepada penggulungan saya sebenarnya. Kalau Tuan Yang Ketua, kita tengok dari segi procedural, apa yang disebut oleh Bacuk itu memang tepat sekali ya. Peranti pengawasan elektronik, beberapa peruntukan dalam rang undang-undang ini yang agak luar biasa sikit dari segi procedural. Tetapi kita kena terima hakikat Tuan Yang Ketua dan rakan-rakan dalam Dewan Yang Mulia ini bahawa dengan izin, this is not an ordinary law. Ini bukan rang undang-undang ataupun akta yang biasa. Ini akta yang tujuannya dua. Pertamanya untuk menjaga keselamatan negara kita daripada ancaman pengganas, daripada ancaman yang boleh mempertikaikan parliamentary demokrasi berparlimen. Yang kedua, pada masa yang sama mengimbangi kebebasan sivil. Sudah pastinya undang-undang ini akan ada peruntukan yang agak luar biasa dari segi procedural aspek. Salah satu lagi procedural aspek yang agak luar biasa adalah apa yang dibangkitkan oleh Ketua Pembangkang, bahawa kalau kita tengok Seksyen 33, apabila pendakwa raya menfailkan rayuan terhadap pembebasan itu, pendakwa raya boleh memohon kepada mahkamah perbicaraan bagi sesuatu untuk memenjarakan tertuduh itu sementara menunggu beres rayuan itu. Maksudnya tak perlu minta riman sebelum orang itu ditangkap semula. Ini keistimewaan kes-kes ini. Because this is not a ordinary criminal case dengan izin Yang Dipertua. Ini adalah kes yang melibatkan teroris. Ini adalah kes-kes yang melibatkan violent terrorist, transnational terrorist organisation. Kalau sekiranya kita lepaskan mereka, tak pasti kita akan dapat tangkap mereka semula untuk rayuan apabila rayuan dibuat. Oleh sebab itu kita beri beberapa kelonggaran walaupun dari segi procedural aspek agak luar biasa, amat luar biasa dan sebagainya, tetapi kita bagi kelonggaran tersebut atas priority, aulawiyat keselamatan negara. Itu yang menjadi keutamaan kita di sini, samping kita mengimbangi dengan apa yang kita sebut sebagai civil liberty. Shah Alam, saya nak menggulung ya, jadi nantilah dalam perbahasan ya. Jadi apa yang saya nak nyatakan di sini Tuan Ketua adalah kita ada seperti mana yang disebut oleh Perdana Menteri, lindung jamin. Kalau kita tidak puas hati dengan procedural aspects of the undang-undang ini, yang dikatakan bahawa terlalu menyekat, terlalu sekat, tidak menghormati dan sebagainya, kita ada jawatan kuasa pemantauan yang terdiri ahlinya daripada Suhakam, Presiden Majlis Peguam, yang boleh mengawal selia perjalanan rang undang-undang ini bila jadi akta. Jadi kalau dari segi procedural kita rasa bahawa terlalu zalim, terlalu sekat dan sebagainya, kita boleh buat administrative reform, pindaan dan juga pembaharuan dari segi pentadbiran ataupun pindaan kepada akta ini untuk memastikan bahawa akta ini dari segi spirit, dari segi semangatnya dan dari segi letter, dari segi apa yang tersurat adalah satu akta
yang menepati tuntutan civil liberty. Saya rasa Tuan dan Ketua, kita berdiri pada hari ini untuk meluluskan sebuah undang-undang yang saya rasa membawa satu historic change, satu perubahan yang bersejarah kepada negara kita. Dan saya mengakhiri ucapan saya mengambil ungkapan daripada seorang Presiden Amerika Syarikat yang dikenali antaranya sebagai bapa kepada civil liberties. Juang untuk memastikan bahawa negara Amerika Syarikat terus diasaskan atas kebebasan dan civil liberties ataupun kebebasan hak asasi setiap individu. Apabila Presiden Abraham Lincoln pada tahun 1861 berdepan dengan perang saudara Civil War, Presiden Abraham Lincoln dikenali sebagai bapa kepada kebebasan dan civil liberties Amerika Syarikat, telah mengambil langkah yang amat luar biasa, iaitu untuk menggantung habeas corpus. Habeas corpus adalah cornerstone, batu asas kepada perundangan dan jurisprudence yang kita memahami pada hari ini. Tetapi Presiden Lincoln dalam keadaan perang saudara dalam Amerika Syarikat telah mengambil langkah untuk menggantung habeas corpus, suspend the writ of habeas corpus. Apa yang kita buat pada hari ini, Tuan Yang Bertuah, tidaklah ataupun extraordinary seperti mana kita menggantung habeas corpus. Sebenarnya kita pulangkan semakan kehakiman dalam rang undang-undang pada hari ini. Tetapi kalau sekiranya pembangkang bangkit dan menyoal dan mengkritik bagaimana isu-isu procedural, standard of proof dan sebagainya berbeza daripada undang-undang biasa, saya nak nyatakan di sini bahawa di Amerika Syarikat itu sendiri Presiden Lincoln telah suspend habeas corpus, satu perkara asas dalam jurisprudence. Dalam jurisprudence itu sendiri telah digantung, dan apabila diberi keterangan kepada Dewan Rakyat Amerika Syarikat, kepada Kongres Amerika Syarikat, Presiden Lincoln telah menyebut dalam ucapan beliau mempertahankan keputusan untuk menggantung seketika writ of habeas corpus pada tahun 1861. Beliau sebut, all other laws but one to go unexecuted, and the government itself to go to pieces, lest that one be violated. Even in such a case, the government should be overthrown when it was believed that disregarding the single law would tend to preserve it. Maksudnya, Tuan Yang Bertuah, di sini adalah apabila kita berdepan dengan satu keadaan, kita nak mempertahankan civil liberties, tetapi kita tidak dapat memperkenalkan beberapa peruntukan prosedural yang agak luar biasa. Tetapi akhirnya apa akan jadi? Kalau sekiranya kerajaan kita tidak ada lagi, negara kita dah tidak ada lagi, hancur, kerajaan kita diguling. What civil liberties are you talking about dengan izin apabila there is no nation to speak of? Jadi dengan itu, Tuan Yang Bertuah, saya harap kita sama-sama dapat menyokong rang undang-undang ini, rang undang-undang yang bersejarah, yang melakar dalam sejarah negara kita sebagai satu rang undang-undang yang menepati janji, yang bawa transformasi politik seperti mana yang dijanjikan oleh Perdana Menteri. Tuan Yang Bertuah, saya menyokong. Terima kasih.